Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan dengan topik daya dan juga gerakan, bab 8, dengan subtopik 8.2 iaitu kesan daya. Kesan daya. Daya tidak dapat dilihat. Kita tak nampak daya tu, tetapi kesannya kita boleh perhatikan. So apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, so daya itu boleh mengubah bentuk, boleh mengubah saiz dan juga gerakan jasad tersebut. Kalau kita tengok dekat sini, kita tengok situasi. Situasi yang pertama iaitu bola pingpong. So kesan daya ni membolehkan objek pegun bergerak. Objek pegun maksudnya objek yang statik lah. Objek yang statik ataupun tidak bergerak. So objek pegun itu bergerak. So apabila objek pegun ditolak, so objek bergerak. So bila kita kenakan tolakan, maksudnya kita kenakan daya. Alright. Situasi yang kedua, nampak bila orang ni dia sepak bola, so objek yang pegun, asal-asal bola ni tidak bergerak, so bila dia sepak bola tu dikenakan daya, so bola itu bergerak. Yang kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Tadi kita kata objek boleh bergerak, daya menyebabkan objek pegun boleh bergerak. Sekarang ni objek yang sedang bergerak tu kita boleh hentikan. Sebagai contoh, ni bola pingpong, situasi bola pingpong. Apabila daya dikenakan pada arah yang bertentangan, objek akan berhenti bergerak. Contoh, dia tolak bola pingpong ke arah sini dan ditahan dengan tangan. So dikenakan pada arah yang bertentangan. Jadi bola pingpong itu berhenti bergerak. Situasi bola sepak pula, so, bila ada orang sepak bola tu, penjaga gol tu dia tahan. So maksudnya dia mengenakan daya pada arah yang bertentangan. So bila dikenakan, kan bola tu datang daripada sini, so penjaga gol ni dikenakan daya pada arah yang bertentangan, so menyebabkan bola ini berhenti bergerak. Yang ketiga, daya mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. So macam mana daya ini dia boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Alright, so bola pingpong, daya dari arah bertentangan memperlahankan objek. So bila dia dalam keadaan bola ini laju, dia bergerak dengan laju, so kita stop dengan tangan kita. Jadi kita boleh memperlahankan objek. Sama juga dalam situasi main bola sepak. Datang bola daripada sini, dan dia hentikan dengan kaki dia. Maksudnya dia ambil dengan kaki dia ni, jadi dia dapat daya ni dapat memperlahankan objek. Kemudian daya dari arah yang sama menambahkan kelajuan objek. Jadi bola pingpong ni kalau kita kenakan lagi daya, so dia akan tambahkan lagi kelajuan objek. Sama juga dengan bola sepak ni. Dia dah bergerak dah, lepas tu kita sepak dia lagi, so dia dapat menambahkan kelajuan objek. So that's why kita katakan bahawa daya ini dia boleh mengubah kelajuan objek. Sama ada diubah jadi slow atau perlahan, ataupun dia ubah kelajuan objek itu menjadi semakin laju. Yang keempat, daya dapat mengubah arah gerakan objek. Contohnya kalau kat sini, bola pingpong ni, kita kenakan daya daripada sini. Dalam keadaan bola pingpong ni dia pergi dalam keadaan straight, lepas tu kita kenakan daya daripada sini, so bola ini dia bengkok, bergerak ke arah yang lain. Jadi daya dari tepi mengubah arah gerakan objek.
Okay, sama juga situasi bola sepak. Okay, bola sepak ni dia datang daripada sini. Lepas tu kenakan daya, so dia ubah ke arah yang berlainan. So daya ni dapat mengubah arah gerakan objek. Okey, yang seterusnya, okey, daya dapat mengubah bentuk dan juga saiz objek. Okey. So kalau kita ambil bola pingpong, kita kemekkan dia, kita kenakan daya kiri dan kanan. So bola pingpong itu dia dapat mengubah bentuk dan juga saiz kan. Asal-asal bola pingpong ni bentuk dia bulat. Okey, bila kita penyekkan dia, kita kenakan daya. So apa yang berlaku? Bola pingpong ini telah berubah bentuk dan saiz dia makin mengecil. Sama juga dengan bola sepak ni, kita penyekkan dia, so dia dapat mengubah bentuk dan juga saiz. Jadi ada berapa kesan daya? Okey, ada 5 kesan daya. Yang pertama tadi, daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Yang kedua, daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Yang ketiga, daya boleh mengubah kelajuan objek sama ada semakin perlahan ataupun semakin laju. Yang keempat, daya dapat mengubah arah gerakan objek. Dan yang kelima, daya dapat mengubah bentuk dan juga saiz objek. Okey, seterusnya kita tengok kepada daya apungan. Okey, alright. So, objek dia akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup untuk menampung beratnya. Okey, so iaitu daya apungan sama dengan berat objek. So, daripada bawah ni adalah daya tujah. Daya tujah, so dikenakan daya tujah itu dikenali sebagai daya apungan. Okey, so berat objek dia turun ke bawah macam ni. Jadi membolehkan, apa yang membolehkan kapal ini kekal terapung? Okey, kerana daya apungan adalah sama dengan berat objek. Okey, berat tu apa? Berat tu adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, contoh yang lain, contohnya patung itik di bawah mempunyai berat 10 Newton. Okey, ini sebenarnya nanti kejap lagi ada gambar dia. Daya tindak balas iaitu daya apungan. Okey, bertindak dengan magnitude yang sama iaitu 10 Newton tetapi pada arah yang bertentangan. Okey. Contohnya macam ni. Okey, berat itik ni adalah 10 Newton. Berat ni apa dia? Berat adalah daya tarikan graviti yang dikenakan kepada objek ni. Jadi dia memang turun ke bawah lah sebab daya tarikan graviti. So beratnya adalah 10 Newton. So daya apungan pun sama 10 Newton. So bila berat dan juga daya apungan sama, so membolehkan itik ini terapung. Okey. Macam mana pula dengan batu? Okey, batu ni dia tenggelam dalam air. Kenapa dia tenggelam dalam air? Sebab dia berbeza. Berat dia adalah 10 Newton, manakala daya apungan dia 5 Newton sahaja. Memandangkan daya apungan dia kurang daripada berat, so menyebabkan batu ini dia tenggelam. Okey? Sekiranya daya apungan sama dengan berat batu, so batu ni baru boleh terapung. Tapi tak logik lah. Batu memang dia tak boleh terapung. So, dia punya berat dia akan melebihi daya apungan. Okey, seterusnya. Okey, sebaliknya, sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya, iaitu daya apungan kurang daripada berat objek. Macam tadilah gambar tadi tu, gambar batu tadi tu. Disebabkan oleh daya apungan dia kurang daripada berat, maka menyebabkan satu-satu objek itu akan tenggelam. Okey, so macam ni nak kira daya apungan? So daya apungan sama dengan berat sebenar tolak dengan berat ketara. Apa dia berat sebenar? Apa dia berat ketara? Okey, berat sebenar adalah berat objek
di udara. Okey, so berat ketara adalah berat objek yang terendam dalam cecair. Okey. Right, so dapatlah daya apungan. Okey. Right, next kita pergi kepada ketumpatan dan juga kesan apungan. Okey, bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Okey, kedudukan sesuatu objek di dalam bendalih bergantung pada ketumpatan objek itu, sama ada kurang ataupun lebih daripada ketumpatan bendalih. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, objek terapung F adalah force force ataupun daya. Okey. F adalah force ataupun daya, W ni adalah weight, weight adalah berat. Jadi daya apungan melebihi berat, so menyebabkan objek itu akan terapung. Okey. So kita kena kat sini, apabila objek yang kurang tumpat berbanding cecair cuba ditenggelamkan. So daya apungan iaitu daya tujah ke atas, F ni daya apungan ataupun daya tujah ke atas menjadi lebih besar daripada berat. Okey, dia jadi lebih besar daripada berat, so menyebabkan objek itu naik ke atas cecair. Jadi objek ni dia akan terapung di atas permukaan air. Kerana apa? Kerana daya tujah ke atas ataupun daya apungan melebihi berat. Okey, jadi tak turunlah sebab berat ni adalah daya tarikan graviti. So menyebabkan objek ini terapung. Okey. Macam mana pula dengan objek yang tenggelam? Kalau kita tengok, okay, F daya tujah adalah kurang daripada weight, kurang daripada berat. Okay? Jadi daya tujah kurang, so berat yang tinggi. So bila berat tinggi, so berat adalah daya tarikan graviti yang bertindak ke atas objek tinggi, so menyebabkan dia tenggelam lah. Okay? Kalau kita tengok kat sini, apabila satu objek itu lebih tumpat berbanding cecair, so daya apungan ataupun daya tujah ke atas adalah kurang daripada berat objek. Jadi menyebabkan objek itu tenggelam ke dasar cecair. Okay. So kita tengok kat sini bahan dan juga ketumpatan pada 0 darjah Celsius dan juga tekanan pada 1 atmosfera. Okay, kalau gabus, dia punya ketumpatan dia 0.24 gram per sentimeter padu. Okay, boleh buat cek kat sini Gabus, air, glycerin, besi, plumber, mercury, emas. So kalau kita tengok kat sini, yang paling tumpat adalah emas. Jadi kalau kita letakkan emas di dalam air, so dia akan tenggelam lah. Okay, so bergantung kepada jenis bahan. So yang paling kurang tumpat adalah gabus. Okay, sebab dia punya ketumpatan dia 0.24 gram per sentimeter padu. Jadi dia akan terapung lah. Menunjukkan bahawa gabus ini bila diletakkan di dalam air, so dia punya daya tujah yang bertindak ke atasnya adalah melebihi daripada berat. So menyebabkan gabus ini dia terapung. Manakala kalau emas pula, okay, daya tujah dia adalah rendah berbanding dengan berat. Jadi menyebabkan emas ini dia tenggelam di dalam cecair. Okey. Alright, kita tengok pula kepada garisan Plimsoll. Garisan Plimsoll ni biasanya ada pada kapal-kapal, kapal-kapal persiaran, kapal-kapal yang kapal-kapal apa yang bawa barang, Okey. So, kapal-kapal kargo. Okay. Jadi kapal kargo ditandakan dengan garisan Plimsoll, okay, bagi tujuan keselamatan. Okay, sebab apa? Sebabnya tempat yang lain dia punya suhu berlainan, kepekatan dia berlainan. Tempat maksudnya kawasan air laut lah. Okay, ketumpatan air laut yang berbeza di tempat yang berlainan. Jadi dia kena ada garisan Plimsoll.
Garisan plimsoll ini dapat membantu untuk menentukan aras yang selamat bagi sebuah kapal untuk terapung. So kalau macam kapal kargo, dia bawa banyak barang-barang yang berat. Jadi so dia kena tengoklah pada garisan plimsoll ni. Kalau dia nak lalu ikut air tawar tropika macam mana. Dia punya kedudukan kapal tu dia kena pada paras garisan plimsoll lah supaya kapal itu dia tidak karam. Sebab barang ni yang dibawa, kapal kargo ni dibawa barang yang berat. Jadi bila dia pergi ke satu-satu kawasan tu, ketumpatan air dia berbeza, suhu berbeza, kepekatan yang berbeza, kepekatan garam yang berbeza. Jadi garisan plimsoll ini adalah satu guideline kepada kapal kargo supaya ianya berada dalam keadaan yang selamat. Okey, dia tak tenggelam. Okey, ni kat sini kat sini. Dia ada kat sini dia tulis TF tu apa? Ni adalah garisan yang paling maksimum lah untuk tahap keselamatan yang maksimum lah. Okey, air tawar tropika, F adalah air tawar, T adalah air laut tropika, S laut musim panas, W lautan musim sejuk, WNA musim sejuk Atlantik Utara. Jadi so bergantung kepada kawasan yang kapal ni lalu. Dia pergi kat mana? Dia pergi kat kawasan air macam mana? Jadi so dia kena refer kepada garisan plimsoll supaya kapal ini sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Okey, next kita pergi kepada tuas. Okey, kita kena kenal pasti dulu bahagian-bahagian dalam tuas. Okey, sebelum itu kita kena tahu dulu apa dia tuas. Tuas adalah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Okey, sebuah palang. Nampak ni adalah palang. Palang dia berputar pada satu titik yang tetap. So titik yang tetap tu yang mana satu? Okey, so ada 3 benda yang perlu kamu faham. Okey, daya, beban dan juga fulcrum. Nampak kat sini? Fulcrum ditandakan dengan segi 3 yang warna biru ni. Okey, biasanya memang gambar rajah dia fulcrum memang segi 3. So fulcrum. Okey, kemudian ini adalah beban dan juga ini adalah daya. Daya bertindak ke atas. Okey. Jadi, apa dia maksud daya? Daya, kita dah belajar sebelum ni, daya adalah tolakan dan juga tarikan. Yang dikenakan pada mana? Yang dikenakan pada palang. Okey, beban adalah objek yang hendak digerakkan. Okey, objek yang nak digerakkan. Sama ada dia bergerak ke sini ke sini ke, bergantung. Kemudian fulcrum. Fulcrum adalah titik sokongan yang tetap. Titik fulcrum adalah tetap. Dia tidak akan berubah. Okey. Jadi tuas pada 3 bahagian. Okey, so tuas merupakan mesin ringkas. Bila kita sebut mesin, so mesin ini adalah untuk memudahkan sesuatu kerja lah. Mesin yang ringkas. Contoh tin opener ke kita buka penutup tin kita pakai sudu pun adalah satu mesin. Mesin yang ringkas. Contoh kat sini So tuas membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah. Yang ni tin opener. Ke dia pakai apa? Yalah, tin opener macam ni jadi ini adalah tuas Tuas. So tuas dia membolehkan kita dapat lakukan kerja dengan mudah. So tuas ni apa? Tuas ni dia terdiri daripada 3 perkara tadi tu. Okey, dia ada fulcrum, beban, daya. Okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, kita guna sudu, kita nak buka tin pun kita guna tuas sebenarnya tu. Okey. Right, jadi tuas ini membolehkan kita menggunakan daya yang kecil. Kan? Kalau kita nak buka tin dengan tangan kita, memanglah susah nak buka. Jadi kita pakai sudu. Jadi senanglah. Jadi maksudnya kita guna daya yang kecil je lah untuk melakukan kerja. Okay. So macam contohnya orang ni dia pakai kayu ni nak mengangkat batu. Jadi ni gunakan konsep tuas. So batu ini adalah sebagai beban. Batu besar, batu kecil kat bawah ni adalah sebagai fulcrum, satu titik yang tetap. Okay, dan juga orang ni dikenakan daya. So macam cikgu kata tadi tu, tuas dia terdiri daripada 3 item ni. Okay, ada daya, ada beban, ada fulcrum. Sama juga macam kita nak cabut
paku daripada mana-mana je lah, kayu ke apa ke. So kita guna hammer. Kita tak boleh tarik dengan tangan kita. Jadi kenapa kita guna hammer? Sebab kita gunakan daya yang lebih kecil lah untuk kita buat kerja ni. Takkanlah kita nak bazirkan kita punya tenaga nak tarik paku ni daripada kayu macam tu je. Jadi kita kena gunakan mesin yang ringkas. So hammer ni adalah salah satu mesin lah. Mesin ringkas. So kalau sebut mesin ringkas, maksudnya dia adalah melibatkan tuas. So tuas ni apa? Dia terdiri daripada daya, beban dan juga fulcrum. Okey. Okey, so kita tengok pengelasan tuas. Okey, so tuas dikelaskan kepada 3 jenis. Tuas yang pertama, tuas kelas kedua. Okey, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan juga tuas kelas ketiga. So, macam mana pengkelasan ini? Maksudnya dia kena bergantung kepada mana kedudukan daya dia, mana kedudukan fulcrum dan juga mana kedudukan beban. So, kita tengok contoh yang pertama. Okey, yang ini adalah tuas kelas pertama. So, macam mana cara kita nak ingat? Kamu kena ingat yang kat tengah-tengah je. Yang kat tengah-tengah je. So, untuk tuas kelas pertama, apa yang berada di tengah-tengah? So, fulcrum berada di antara beban dan juga daya. Fulcrum berada di antara beban dan juga daya. So, kalau kita tengok kat sini, pelayar. Okay, pelayar. So, ini adalah fulcrum. Fulcrum adalah satu titik yang tidak bergerak. Sama juga dengan gunting. Kat tengah-tengah tu, itu adalah fulcrum, titik yang tidak bergerak. So, kat depan ni kita kita letak beban. Contoh pelayar, kita nak tarik wire ke apa ke, kita letak beban kat depan ni. So, ini adalah beban. Dan kita kenakan daya. Daya kita picit kat sini. Jadi fulcrum berada di antara beban dan juga daya. So, diklasifikasi sebagai tuas kelas pertama. Okey, pembuka tin pula. So, kita tengok, kita kenakan, susu tepung ni, tin ni adalah beban. Dan juga kita letak sudu ke apa ke pada satu titik yang tidak bergerak. So, itu adalah fulcrum dan kita kenakan daya. So, fulcrum berada di antara beban dan juga daya. So, bila fulcrum berada di tengah-tengah, so dikelaskan sebagai tuas kelas pertama. Okey, gunting pula. Gunting, nampak ni ini adalah satu titik yang tidak bergerak. Okey, jadi kita kena identify dulu mana fulcrum dia. Okey, kemudian ini fulcrum kat sini, fulcrum di antara beban kita potong kertas. Kertas itu adalah beban dan kita kenakan daya. Okey, kita kenakan daya. So, fulcrum berada di tengah-tengah, maksudnya ini adalah tuas kelas pertama. Okey, next adalah tuas kelas kedua. So, apa yang berada di tengah-tengah? So, kita tengok beban. Beban berada di antara fulcrum dan juga daya. Okay, nampak? Beban di antara fulcrum dan juga daya. So, contoh-contoh tuas kelas pertama adalah kereta sorong. Okay, nampak? Kereta sorong, nampak kat sini beban. Kita isi pasir ke batu ke apa ke. Beban berada di tengah-tengah. So, fulcrum dia adalah pada tayar dia, satu titik yang tidak bergerak. Okay, dan juga ini kita kenakan daya, kita tolak kereta sorong ni. So, beban berada di tengah-tengah. So, dikelaskan sebagai tuas kelas kedua. Okay. Dan yang ketiga, contoh yang kedua adalah pemecah kekeras ataupun pemecah buah keras. Okay. So, pemecah buah keras ataupun pemecah kekeras, kalau kita tengok kat sini, ini adalah fulcrum dia, satu titik yang tidak bergerak. Okay, kemudian kita masukkan beban kat sini, kita nak potong buah kekacang lah biasanya. Okay, kita letak kat sini beban dan kat sini daya. Jadi, beban berada di antara fulcrum dan juga daya. So, classify as tuas kelas kedua. Okey, tengok pula kepada tuas kelas ketiga. Okey, so tuas kelas ketiga, daya berada di antara fulcrum dan juga beban. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya penyepit ais. Penyepit ais, kita kita letakkan beban kat sini, kita tekan kat tengah-tengah kan. Jadi daya di tengah-tengah dan fulcrum dekat hujung penyepit ais ni. Jadi bila daya di tengah-tengah, so dia adalah tuas kelas ketiga. Okey, joran. Joran kita kat sini adalah fulcrum, satu titik yang tidak bergerak. So, daya kita tarik kat sini. Nak tarik dapat ikan.
Okey, daya kat tengah-tengah dan ikan itu adalah beban. So, daya di tengah-tengah, so classify as tuas kelas ketiga. Okey, jadi yang penting sekali adalah kamu kena ingat F, B, tuas kelas ketiga, daya, FBD. Suka hatilah nak buat macam mana cara nak ingat. Jadi tuas ada 3, tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan juga tuas kelas ketiga. So yang pertama, apa yang berada di antara beban dengan daya? Fulcrum. Fulcrum berada di tengah-tengah. Tuas kelas kedua, beban berada di tengah-tengah. Tuas kelas ketiga, daya berada di tengah-tengah. So contoh-contoh yang lain ni kamu boleh cari. Yang ni yang macam dalam buku teks lah. Okey, cikgu rasa itu je lah untuk kelas kita pada hari ini. Nanti apa-apa cikgu update dalam grup WhatsApp. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.